Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus menonton Ruang Bicara di Bernama TV untuk edisi kali ini bersama-sama saya hos anda Zain Nasir. Selama setengah jam kita akan bersiaran dan apa yang kita nak bincangkan malam ini adalah berkaitan meningkatkan ekspor menerusi e-dagang. Dan kita bersama-sama tetamu di studio Encik Abu Bakar Yusof yang merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Pengeksport Matrade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, sebelum kita pergi lebih jauh berkaitan dengan meningkatkan ekspor menerusi e-dagang, dari segi inisiatif dan sebagainya, kita nak kongsikan juga apa yang terkini berkaitan dengan sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN mengenai pengurusan COVID-19 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin petang tadi telah pun memutuskan untuk laksanakan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ataupun total lockdown untuk fasa pertama di seluruh negara yang bermula pada 1 Jun 2021 sehingga 14 Jun 2021 selama 14 hari. Sebagai permulaannya, apa reaksi balas oleh Matrade sendiri? Saya percaya keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan baru sebentar tadi telah selepas mengambil kira pelbagai faktor. Yang penting, saya rasa apa yang kerajaan mahukan pada masa ini adalah untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat dipelihara. Sebab kita pun melihat beberapa hari ini kes pun naik dari hari ke hari. So inilah bagi pendapat saya alternatif yang terbaik bagi kerajaan untuk mengadakan full lockdown selama 2 minggu. Dan sepanjang tempoh ini, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu yang disenaraikan oleh MKN sendiri nanti. Adakah Matrade sendiri telah pun bersedia untuk menghadapi penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ini? Sudah menjangkakannya atau tidak sebenarnya? Sebenarnya apabila PKP 1 telah dimulakan pada 18 Mac tahun lepas, kita telah mula adapt ataupun adjust kaedah cara kita melaksanakan program dan aktiviti Matrade itu sendiri, di mana kita lebih banyak menggunakan platform digital untuk kita mendapatkan kesinambungan terhadap program dan aktiviti kita, dan ini berkait rapat dengan apa yang saya ingin kongsikan sebentar lagi. Baik, dalam masa sama kita nak terus juga dengan apa yang kita nak bincangkan malam ini. Sebelum kita dengar lebih lanjut berkaitan dengan khidmat bantuan yang diberikan oleh Matrade sepanjang juga dengan tempoh lockdown pun dan sebagainya juga, kan kita boleh kaitkan nanti. Kita nak tahu dari segi gambaran berkenaan dengan pasaran dalam talian global dan serantau ketika ini. Bagaimana dengan perkembangan statusnya sekarang? Okey, terima kasih. Sebelum tu izinkan saya dulu untuk memberikan pengenalan ringkas tentang Matrade ni. Matrade ni adalah sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 1993 di bawah naungan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). Dan mandat yang telah diberikan oleh kerajaan kepada Matrade adalah untuk membantu usahawan-usahawan tempatan mempromosi dan menggalakkan ekspor bagi produk dan perkhidmatan mereka. Jadi selama hampir 28 tahun penubuhan Matrade, inilah kita punya tugas utama kita untuk membantu usahawan kita, untuk mempromosi dan menggalakkan untuk mempromosi produk dan perkhidmatan mereka ke luar negara, ke pasaran antarabangsa. So this is actually perkembangan aliran yang kita lalui selama hampir 28 tahun. Dan kalau kita melihat kepada suasana pandemik yang telah berlangsung lebih daripada setahun, kita rasakan bahawa kaedah konvensional kita untuk mempromosi dan menggalakkan ekspor perlu mengalami perubahan, dan perubahan ini perlu melibatkan teknologi digital. Dan kita lihat bahawa untuk kita mengadakan promosi dan juga penggalakan ekspor kita perlu menggunakan teknologi. Dan disebab itulah salah satu kaedah untuk kita meneruskan promosi dan penggalakan ekspor adalah menggunakan apa yang kita panggil e-dagang rentas sepadan ataupun cross border e-commerce. Untuk kita terus memberikan peluang dan ruang kepada produk dan perkhidmatan Malaysia untuk terus dipromosi, digalakkan di luar negara. Okey, itu antaranya. Dari segi pasaran global dan juga
pasaran e-dagang ASEAN sendiri setakat ini bagaimana melihat perkembangannya? Kita lihat sebelum pandemik kita pun sudah melihat kepada pertumbuhan yang agak menggalakkan bagi sektor e-dagang. Tetapi disebabkan pandemik ini kita terdapat lonjakan terhadap tumbuhan e-dagang global. Kalau kita lihat pada tahun lepas, hasil jualan e-dagang runcit ni telah mencecah sehingga 4.28 trilion dolar. Trilion dolar, iaitu kalau kita convert kepada ringgit Malaysia sebanyak 17 trilion ringgit. Dan dijangka pada tahun 5 tahun lagi ia akan berkembang kepada 6.5 trilion dolar ataupun 26 trilion ringgit Malaysia. Jadi kita melihat sebab kalau kita lihat dari segi demografi, pengguna internet di seluruh dunia telah mencecah 2.11 trilion yang menggunakan platform digital sebagai untuk urus niaga. Tapi secara keseluruhannya 4.6 bilion penduduk dunia telah menggunakan internet. Separuhnya telah menggunakan internet itu untuk tujuan urus niaga, jual dan beli. So kita lihat dari segi itu memang terdapat peningkatan yang agak ketara. Okey, itu dari sudut yang lebih besar global. Bagaimana pula sektor e-dagang di negara kita? Okey, kalau kita melihat dari segi ASEAN. ASEAN ada penduduk seramai dalam 655 juta. Dan 400 juta daripada penduduk ASEAN adalah pengguna internet yang aktif. Jadi kita lihat terdapat pasaran yang besar bagi e-dagang di ASEAN, dan kalau di Malaysia sendiri pun kita sasarkan, kerajaan sasarkan menjelang tahun 2025 pasaran e-dagang di Malaysia akan mencecah 1.5 trilion ringgit Malaysia, berbanding pada tahun lepas cuma 460 bilion ringgit Malaysia saja. Jadi kita dapat lihat lonjakan jualan e-dagang ni disebabkan oleh bukan sahaja pandemik, tetapi disebabkan oleh alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan produk dan barangan walaupun dalam kadar jarak yang agak jauh. Ada sasaran tertentu tak untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana ni untuk mereka beralih menggunakan e-dagang? Okey, di bawah inisiatif kerajaan ataupun matriks ni pun kita bekerjasama dengan pelbagai penerakan strategik termasuk MDEC, SME corporation dan juga beberapa lagi agensi kerajaan lain untuk kita menggalakkan usahawan tempatan untuk menggunakan internet untuk melakukan perniagaan e-dagang. Tapi bagi matriks sendiri kita lebih fokus kepada e-dagang rentas sepadan, di mana kita nak menggalakkan ekspor secara e-dagang. Jadi pada tahun lepas dianggarkan tahun lepas ada seramai 500,000 PKS mikro dan PKS yang menggunakan platform digital untuk perusahaan untuk e-commerce punya perniagaan, dan kita anggarkan menjelang tahun 2025 hampir 900,000 perusahaan mikro dan PKS akan menggunakan platform digital untuk perniagaan e-dagang. Okey, baik. Dari segi kelebihan manfaat yang diperoleh oleh syarikat-syarikat dengan menggunakan platform e-dagang ni, apakah kelebihannya terutama bagi tujuan ekspor itu sendiri? Kalau kita lihat dari segi impak juga akibat penularan wabak COVID-19 seperti yang dinyatakan di awal tadi, itu semasa PKP tahun yang lalu, 18 Mac. Tapi kali ini dari segi impaknya cukup besar kerana kes dari hari ke hari, dan hari ini saja sudah melebihi 8,000 kes positif COVID-19. Jadi bagaimana sebenarnya kelebihan dan juga manfaat yang akan diperoleh oleh syarikat yang pastinya kalau mereka memilih untuk platform e-dagang khususnya untuk tujuan ekspor, apa yang mereka akan dapat? Okey, sebenarnya mungkin saya boleh bagi sedikit latar belakang tentang ekspor. Kita lihat walaupun dalam suasana pandemik, permintaan untuk barangan Malaysia masih lagi tinggi. Pada tahun lepas ekspor Malaysia
berjumlah hampir mencecah 1 trilion ringgit Malaysia, iaitu sebanyak 981 bilion. Daripada jumlah tersebut, 86% adalah ekspor bagi produk barangan perkilangan. Ya. So memang dari segi permintaan luar negara itu masih lagi tinggi bagi produk dan perkhidmatan Malaysia, tetapi kita merasakan bahawa disebabkan oleh e-commerce, e-dagang, jumlah ekspor ni boleh lagi dipertingkatkan lagi. Ya. Dan kita ada alternatif disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni dan juga kekangan pergerakan dan urusan perniagaan ni boleh diteruskan melalui e-dagang. Yeah. Dan pada awal hari ini Yang Berhormat Menteri Kanan dan juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali juga telah menyatakan bahawa prestasi perdagangan Malaysia bagi bulan April itulah juga adalah sesuatu yang merangsangkan. Ya, bagi bulan April contohnya, ekspor Malaysia meningkat sebanyak 63% yang terpantas sejak Februari 1998. Ini menunjukkan bahawa ekonomi Malaysia telah menunjukkan tanda-tanda untuk pulih, tetapi banyak lagi kerja yang perlu kami buat di matrik dan di MITI untuk kita pastikan bahawa prestasi ini boleh disambung, boleh dikekalkan. Ya. Okey, dan kalau kita lihat dari sudut yang positif ya, bila berlakunya pandemik sedemikian kan yang cukup dahsyat sebenarnya, bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia, sedikit sebanyak ia mempercepatkan pergerakan kita khususnya untuk ahli perniagaan sendiri untuk mereka beralih menggunakan e-dagang dan sebagainya, dan ini terbukti sebenarnya kerana ini merupakan satu platform untuk usahawan kita, PKS kita, promosikan produk mereka. Betul. Di peringkat antarabangsa. Baik, Cik Waka, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Meningkatkan ekspor menerusi e-dagang, itu kita bincangkan menerusi ruang bicara malam ini bersama-sama Encik Abu Bakar Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Pengeksport Matrade. Okey, kita nak terus kepada inisiatif ataupun pelan tindakan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi membesarkan lagi perkembangan sektor digital dan seterusnya e-dagang di Malaysia. Apatah lagi dengan diumumkan total lockdown hari ini, ada tak inisiatif lain ataupun plan A, plan B ataupun plan C? Ya. Sebenarnya bagi pihak Matrade sendiri, pihak Matrade dan juga Kementerian MITI, kita banyak program-program yang menjurus kepada mempromosi produk dan barangan Malaysia melalui e-dagang. Ya. Dan bagi Matrade sendiri, kita ada satu program yang kita panggil sebagai e-trade, e-trade yang mana yang kita panggil sebagai e-trade rentas padan, is cross border e-commerce. Bila kita berkata tentang cross border e-commerce, ia adalah berkenaan ekspor. Kalau setakat e-dagang secara keseluruhannya, dia termasuk juga jualan di Malaysia tempatan, tapi bila e-dagang rentas padan, dia adalah berkaitan dengan ekspor melalui platform digital ataupun platform e-commerce. Jadi sebenarnya program e-trade ni telah kita laksanakan dalam rancangan Malaysia yang ke-11 daripada 2016 hinggalah 2020. Di mana saya nak suka cerita, saya nak berkongsi sedikit tentang apakah impak ataupun kesan kepada penyertaan syarikat-syarikat PKS di dalam program e-trade Matrade. Pada 5 tahun yang lepas, di bawah rancangan Malaysia ke-11, sebanyak 3,356 syarikat PKS telah menyertai program e-trade, di mana mereka telah berjaya untuk mengekspor sejumlah hampir 300 juta ringgit nilai ekspor. Dan syarikat ini telah berjaya untuk menebusi dan menerokai lebih 40 pasaran luar negara, termasuklah pasaran-pasaran tradisional seperti Amerika Syarikat, China, Jepun dan ASEAN, dan juga pasaran-pasaran yang baru ni seperti Bhutan, Armenia, Papua New Guinea dan juga Mauritius. So setengah negara ni
yang mungkin jarang kita dengar. Ya. Macam Bhutan ni kan. Bhutan ni kalau ikutkan penduduknya tak sampai 1 juta. Tapi kita boleh, PKS kita berjaya untuk mengekspor ke negara tersebut. Dan kita lihat juga bahawa the beauty of e-commerce ni, e-dagang ni adalah dia tak kira di mana juga. Dia boleh reach out ataupun mencapai kepada pembeli di mana saja berada kan. Sebab Malaysia ni adalah sebuah negara yang aktif dalam bidang perdagangan, dan kita berdagang pun lebih dengan 190 negara di dunia, hampir satu dunia kita berdagang, dan termasuk juga ekspor. Jadi platform e-commerce ni sebenarnya dia borderless, tak ada sempatan. So dia boleh reach out ke mana saja. So that is walaupun pasaran tu mungkin tak 500,000, tak sampai 1 juta, tapi dia masih lagi boleh menjual produk mereka ke negara tersebut. Sebelum ni mungkin kita tak pernah terfikir kan produk kita boleh sampai ke sesebuah negara kan. Selama ini hanya secara bersemuka dan sebagainya, tapi bila ada platform sedemikian, siapa sangka produk Malaysia boleh sampai ke negara yang lebih maju, dan juga kita mendapat lebih lagi sebenarnya pendedahan apa yang diperlukan oleh negara luar. Kadang-kadang produk kita ni hebat, berkualiti. Betul Cik Zada. Sebab saya nak tambah sikit, sebab produk-produk yang popular daripada Malaysia ni, jenama-jenama ataupun kategori produk yang popular di Malaysia ni, termasuklah kita, of course lah, sudah tentu kita punya produk makanan minuman kita ni memang mendapat permintaan daripada luar. Dan juga produk-produk kosmetik, penjagaan diri, itu pun satu. So secara umumnya adalah produk-produk consumer, consumer, fast moving consumer goods. Ini adalah produk yang mendapat permintaan yang tinggi daripada pembeli luar negara melalui program kita, program e-dagang. Itu yang 5 tahun lepas untuk rancangan Malaysia ke-11. Dan bermula pada tahun ini, kita ada satu lagi program yang kita panggil program E2.0, e-trade 2.0. Ini adalah penambahbaikan kepada program e-trade. Maknanya kesinambungan kepada program e-trade tu. Cuma kita ada tambahan. Kita ada penambahbaikan di mana kalau yang lepas tu kita cuba terhad kepada rakan strategik e-commerce platform, tapi pada kali ini kita terbuka. PKS boleh saja menyertai platform-platform e-dagang rentas padan tanpa kita kena pasti siapa, asalkan dia platform tersebut berkenaan bagaimana untuk kita dapat ekspor dan kita akan benarkan. Okey, maknanya program e-trade 2.0 ni memang dah bermula. Dah bermula pada bulan Mac. Bulan Mac yang lepas. Bulan Mac lepas. Dan kita tambah skop. Pertamanya dari segi penyelenggaraan, dan keduanya dari segi digital marketing dan juga training. Sebab sebenarnya kalau kita punya persepsi kita, kalau bercakap pasal teknologi digital, e-dagang, kita mungkin rasa cuma golongan muda saja. Tetapi sekarang ni tak kira usia. So asalkan mereka bersedia, minat, bersedia untuk belajar kemahiran, upskill dan reskill, latihan-latihan yang berkaitan dengan platform digital, mereka boleh saja untuk menyertai program e-trade. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Okey, orang kita suka bila mereka tahu kalau produk mesti ada testimoni. Bila adanya program e-trade dan sekarang ni e-trade 2.0 ini sendiri kan, kongsilah antara contoh-contoh kejayaan syarikat Malaysia yang dicapai melalui penglibatan mereka di platform e-dagang antarabangsa di bawah program e-trade ni. Saya suka cerita untuk berkongsi, sebab bila kita berbicara tentang ekspor, kita kadang-kadang kita cuma fokus kepada nilai ekspor saja, tanpa kita melihat kepada apakah impak dia kepada rantaian bekalan ekspor itu sendiri, ekspor supply chain. So bagi program e-trade yang telah kita laksanakan bagi rancangan Malaysia ke-11, ada satu, saya nak quote satu atau dua contoh. Boleh. Pertama contohnya adalah usahawan daripada Sarawak ni, dia mengeluarkan gula apung. Okey. Gula apung ni, apa maksud dia? Gula apung ni dia ambil daripada nira nipah. Di Sarawak,
orang tempatan panggil pokok nipah tu sebagai pokok apung. So kita pun tak sangka sebenarnya pokok apung ni boleh dipasarkan ke luar negara, sehinggalah usahawan ni dia menyertai program e-trade kita. Dengan bantuan kita, dia berjaya untuk mengeksport gula apung ni ke Jepun, pasaran Jepun. Kita pun tahu sebenarnya, kita sudah maklum pasaran Jepun ni bukan satu pasaran yang mudah untuk kita tembusi. Tetapi usahawan ni berjaya dengan platform e-trade ni. Siapa sangka? Siapa sangka? Ya. Dan selepas itu, dia juga berjaya untuk ekspor kepada negara-negara lain ni. Selepas dia berjaya, biasanya lah, kalau kita dah berjaya ekspor ke Jepun, mudah untuk kita masuk pasaran-pasaran lain. Sebab pasaran Jepun dia mengenakan kawalan yang ketat, dari segi kualiti, dari segi dia punya packaging, labeling, dari segi keselamatan dan sebagainya. Sendiri, ya. Jadi selepas dia ekspor ke Jepun tu, dia berjaya mengekspor kepada pasaran lain seperti New Zealand, Hong Kong, India dan Kanada. Jadi apakah dia punya impact dia tu? Disebabkan oleh permintaan yang semakin tinggi untuk ekspor gula apung. Jadi pendanam-pendanam ni, growers ni, pokok nipah ni pun ada dia punya manfaat dia. Ya. Maksudnya dia memerlukan lebih banyak bekalan gula apung, di mana terdapat penambahan pokok-pokok nipah ni. So dia menghasilkan pendapatan kepada pendanam-pendanam pokok apung, dan itu sebenarnya menambah pendapatan isi rumah. Dan sudah tentulah di sepanjang rantaian bekalan ekspor tu, walaupun mungkin kos kepada usahawan, tetapi dia sebenarnya pendapatan kepada third party tu, sama ada dia pembekal ataupun vendor. Termasuklah penanam, sebab usahawan ni dia kena beli daripada penanam pokok nipah. Usahawan pun dia kena dari segi packaging, labeling, dia pun kena dapatkan khidmat. Betul. Jadi bagi rantaian bekalan tu pendapatan bagi mereka, walaupun kos kepada usahawan, tapi akhirnya semua dapat manfaatnya. Alhamdulillah. Itu baru satu cerita. Sebenarnya ada banyak lagi kisah cerita menarik. Sebab masa kita pun terhad sebenarnya kan. Okay. Mungkinlah masa bercerita dari segi cerita-cerita dan juga kejayaan syarikat-syarikat tempatan kita memasarkan produk mereka di peringkat antarabangsa. Sebelum kita nak akhiri sesi ini, apa pesanan Cik Abu Bakar khususnya kepada syarikat-syarikat Malaysia, terutamanya pengeksport dalam masa yang sama bila negara kita dikenakan lockdown, full lockdown kali ini 1 Jun sampai 14 Saya Jun nak nanti. galakkan usahawan mikro PKS kita, terutamanya lah kan, sebab saya nak berkongsi bahawa buat masa ini 26,000 syarikat telah berdaftar dengan Matrade, dan 85% daripadanya adalah syarikat PKS. Jadi saya nak seru dan galakkan syarikat berdaftar dengan Matrade sebagai ahli Matrade. FOC tak ada apa-apa yuran dikenakan. Percuma saja. Okay. Kemudian kita ada pelbagai latihan, capacity building latihan untuk usahawan kita, bagaimana untuk menyediakan mereka ke pasaran ekspor, termasuklah bagi e-dagang. Kita pelbagai latihan dan juga kemahiran yang kita boleh berikan kepada usahawan PKS. Jadi saya ingin menggalakkanlah lebih ramai usahawan tempatan kita untuk mintai Matrade sebagai ahli Matrade, dan kita akan sediakan pelbagai kemudahan dari segi bagaimana untuk menyediakan mereka ke pasaran ekspor. Maknanya from A to Z. A to Z, ya. Walaupun mereka berjaya, masih lagi di bawah pemantauan Matrade atau macam mana? Ataupun memang dah lepas? Ya, of course. Apa yang kita buat tu, program aktiviti kita akan pantau. Pantau sehinggalah mereka ada hasilnya, impaknya hingga ke pasaran luar negara. So itu sebenarnya adalah kejayaan lah. Kejayaan bukan saja kepada negara, kerana ekspor ni sebenarnya selain daripada impak kepada rantaian bekalan ekspor, dia juga menjana pendapatan tukaran wang asing kepada negara. Yang ini adalah baik untuk negara, yang mana kita boleh salurkan semula kepada rakyat, kepada komuniti kita. So inilah yang kita Matrade, mandat Matrade dan kementerian minti untuk kita bangunkan lebih ramai pengekspor. Termasuklah pengekspor
e-dagang. Okey, sebenarnya apa yang perlu anda lakukan khususnya syarikat-syarikat Malaysia terutamanya bagi anda yang sudah ataupun nak mengeksport ya, boleh daftar sebagai ahli matrix dengan segera. Pendaftaran percuma sahaja seperti kata Cik Waka tadi kan. Boleh dilakukan secara dalam talian sahaja menerusi www.matrix.gov.my. Baik, terima kasih Cik Waka. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi banyak perkara yang boleh kita bincang sebenarnya berkaitan dengan e-dagang. Ya. Okey, apa pun terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama kami. Okey, kita baru saja berbincang mengenai meningkatkan ekspor menerusi e-dagang bersama-sama Encik Abu Bakar Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Pengeksport Matrix. Baik, sekian dulu untuk program Ruang Bicara edisi malam ini. Saya Zainal Nasir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. We have what it takes to go global. Let Martrade take you there. Take a step towards being export ready. Get equipped with the information and skills you'll need.